Tidak pernah ada usaha yang sia-sia. Tetaplah berusaha dan berdoa. Menyerah kalah itu bukanlah pilihan. Dan pantang menyerah, itulah pilihan. Itulah prinsip kami dahulu untuk mencari peluang berkarya. Ada kenangan manis dan pahit untuk kami menjadi anak seni. Kadang diam itu ungkapan hati yang tak dapat diurai. Sekalipun ia tahu apa yang sedang terjadi. Pada tahun 90-an, kumpulan EYE merupakan sebuah kugiran kumpulan muzik dikenali pada pertengahan 90-an. Diterajui oleh vokalis kumpulan tersebut, EYE menjadi siulan anak Malaysia ketika itu dan telah menarik perhatian di kalangan pendengar dari negara seberang Indonesia. Muhammad Izam Arshad atau lebih dikenali sebagai Izam EYE merupakan ketua dan vokalis kepada kugiran tersebut. Beliau dilahirkan di Datuk Keramat Kuala Lumpur dan membesar di Parit Buntar, Perak. Izam EYE meminati muzik ketika beliau masih lagi di bangku sekolah dan beliau mula serius dalam persembahan muzik ketika di sekolah menengah. Beliau juga pernah terlibat dalam pertandingan persembahan muzik rock di mana beliau mempersembahkan lagu Misteri Mimpi Shakila dan Isabella. Kemenangan dalam pertandingan rock di antara kawasan yang dianjurkan di negerinya telah melonjakkan nama kumpulan pertamanya, iaitu The Fantastic. Tetapi hanya dia sahaja yang berhijrah ke Kuala Lumpur untuk meneruskan minatnya dalam muzik. Izam EYE memulakan rakaman pertama mereka dengan kerjasama kumpulan EYE dan Mahzan bin Kerr Recording Studio. Antara lagu-lagu yang menjadi sebutan pendengar ialah Namamu Menjadi Sebutan, sentiasa bermain di stesen-stesen radio atas permintaan peminatnya yang ramai. Malah sambutan terhadap kumpulan itu diterima lebih baik di negara Indonesia kerana lagu-lagu yang digubah oleh mereka menepati citarasa pendengar dari Indonesia. Dan kini, hampir beberapa bulan berlalu setelah Izam EYE bangun dari serangan angin ahmar, terpaksa meneruskan kehidupan dengan kesakitan yang ada. Halo bang, saya baru sampai Seri Kembangan ni. Okey, saya datang. Okey. Alright, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Izam. Niam. Buka ya. Hai, friend. Allah. Sihat? Alhamdulillah. Saya dari Kampung Pandan tadi. Ya. Tapi tak adalah jauh.
okeylah, bolehlah. Boleh. Sampai. Salah telefon tadi kan? Ya, Kau telefon yang telefon ni. kan? Saya telefon. Itu. Lamio. Jadi apa tujuan ni? Kita sebenarnya, kita bersama dengan Abang Izam daripada kumpulan EYE. Hai. Abang belajar sikit bang. Lagu apa? Pak chorus je, Pak chorus. Okeylah, lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Okey. Ku turutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi langkahku, jaminan bahagia, iringan doa restu di dalam jiwa cinta yang satu. Wih bang, masih menyengat lah bang. Masya Allah. Dia masuk eh? Okey. Allah, inilah terletak batik yang dina ini. Berapa ramai duduk rumah ni bang? Kalau anak dalam 7 orang. So saya dengan isteri 9 orang lah. Orang rumah kerja apa? Rumah dia saya tak bagi kerja lah. Untuk rumah dia. Nampung rumah. Anak-anak pun dah besar. Yang paling kecil umur berapa? Paling kecil 8 tahun. Yang paling besar sekali 24 tahun. Kakak ada juga ke kat rumah? Ada? Ada? Ada milik. Nak panggil lah. Boleh lah. Sembang-sembang. Saya pun tak jumpa lagi. Sayang. Sayang. Macam sebab abang dia kawan kita ni. Sahabat kita ni. Khabar? Alhamdulillah. Saya nak panggil akak Kak Umi. Kak Umi ya? Kak Kak Umi. Umi. Okey. Macam mana abang selalu sekarang ni sejak daripada stroke tu? Itu 5 bulan lepas kan. Macam mana dengan rutin harian Abang Izam? Dia macam dah tak aktif macam Ada perubahan sikit lah. Contoh macam pagi-pagi selalu dia pergi surau kan untuk subuh semua benda. Sekarang macam perlukan bantuan sikit macam tu lah. Lambat sikit lah macam tu. Untuk persiapan tu kena bangun awal. Kebanyakan yang saya main kat rumah. Yang keluarga kan. terhad Lah pergerakan semua. Sejak daripada nak recovery daripada stroke ni, ada tak macam penyakit lain yang kena ke? Sebenarnya sebelum abang kena stroke ni, abang ada 3 penyakit. Oh ya ke? Macam mana boleh kesan bila setelah abang kena stroke? Oh daripada Baru stroke. tahu. Baru tahu sebenarnya ada penyakit lain. Saya ada kecil manis, ada darah tinggi, ada kolesterol. 3 serangkai. Kita kena beredahnya Allah bagi penyakit ni. Allah bagi kita untuk ampun dosa kita, akan naikkan darjat kita. Tapi kalau kita reda lah. Kalau kita tak reda, kita nak mengamuk dengan Allah Ta'ala, takkan nak mengamuk dengan Allah pula kan. Kita kena sabarlah. Korang semua mesti tak sabar nak tengok gambar-gambar zaman kegemilangan Abang Muhammad Izam daripada kumpulan legenda EYE. Jom kita throwback gambar-gambar lama bersama dengan Abang Izam. Memang nostalgia betul ni gambar ni. Ni tahun bila ni bang? Ini tahun 96. Ini album ketiga. Ketiga. EYE. Ni ingat tak ni kat bumbu Lagu mana? ni tak salah abang, lagu Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Ni masa shoot music video dia lah ni. Yalah, di Kuala Lumpur ada buat ni. Dahsyat ni sampai atas bumbung ni naik ni. Yang ni adalah gambar band yang paling latest kan? Yang terlatest ya. EYE Masa ni kami buat latihan untuk show di mana, ada konsert di mana dah. Terlupa lah. Dalam studio lah ni. Sarawak tu sana. Ni namanya siapa? Itu Mazni Khan. Mazni Khan. Yang ni? Yang tu Amir. Ni memang sidekick. Daripada dulu sampai sekarang. Ya. Ini? Itu basis Bad. Daripada kumpulan Skandal dulu dia. Oh, dulu kumpulan Skandal. Sekarang dia main bass untuk EYE. Yang ni? Ni masa tahun bila agak-agak ni? Ini tahun sama-sama dengan tadi tu, 1996. Ini album Semakin Jadi. Semakin jadi album ketiga. Album ketiga. Album ni lah naikkan EYE. Izinkan Selamanya dalam album ni lah.
Ya bang, ni saya nak tanya ni macam mat metal daripada negara Skandinavia. Tahun bila ni bang? Gaya memang. Ini tahun album kelima bang kot. Album Bimbang Semua Kasih Terbuang. Album tu lah. Lagunya cinta ni kan? Cinta. Orang ni tengok Masya Allah. Mat metal ni bang. Metal lah, pecah kepala. Ni ada part ni. Album keempat lah ni. Album keempat? Tapi ni jambu ni lain macam ni bang. Alamak. Jambu air bang. Jambu air. Wah ni gambar dengan band juga. Ni album kedua. Cakap abang ni dulu stylo lah. Stylo. Macam mana? Masa tu sponsor pun datang. Sponsor banyak. Dulu kan banyak sponsor. Pakaian ni kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ni. Ni tahun. Ini kami buat ni special project pada tahun album kedua. Ini bang. Ini masa tengah tua ke apa? Ni ada ini masa muda-muda. Budak kacamata ke ni? Siapa nama dia? Zack. Zack kacamata. Ni Ezad Exist. Ni Pui Sting. Pui Sting. Lama. Tak ada style lah. Okey, saya nak tanya Abang Izam, macam mana, siapa yang sebenarnya bagi idea nama kumpulan EYE tu dan apa maksud dia pun sebenarnya? Yang di sebalik kan? Sebenarnya Mio Okey, EYE ni dulu masa kami cerita, kalau kami sama-sama lah fikir nak buat nama apa. Buat nama EYE sebab tenang kata mata. Siapa nampak apa makna EYE yang sebenarnya? EYE. Engkau yang Esa. Itu secara dia. Tak langsung dia. Engkau yang Esa. Secara tak langsung sekarang ni. Pasal dia EYE. EYE, engkau yang Esa. Dan mungkin sebab itu juga Allah kurniakan hidayah kepada saya, main gitar saya. Kan semua dah balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Berapa banyak total album sebenarnya dengan EYE? Kami ada 5 album. Oh, okey. 5 album. So pada album keempat, lagu yang meletup, lagu Satu Nama Tak di Hati. Seterusnya album kelima, album ni diproduskan oleh saudara Aurah Samad Left-Handed. Oh, Left-Handed. Left-Handed, Aurah Samad Left-Handed produce album tu. Di mana lagu yang banyak lagu lah, antara salah satu lagu yang menaikkan nama EYE di pesada muzik terakhir sehingga ke Indonesia. Kerana di Indonesia baru-baru ni, hari tu saya pergi show di sana, lagu ni memang dia suka lagu ni. Lagu sebuah lagu daripada album kelima itu, iaitu Bimbang Serubun Kasih Terbuang. Bimbang, aku bimbang, engkau hilang, bawa serubun kasih. Mana dapat idea nak ada kumpulan rock yang berunsurkan asli ni sebenarnya? Sebab saya memang boleh nyanyi lagu asli kan. Itu tak ada masalah. Cuma lagu ni saya dapat idea masa saya dekat rumah tengah tidur, bangun tidur. Sedap pula aku. Terus saya buat tu, siapkan lagu tu kan, buat lirik dia. Bila bantah dekat arwah Samad lah, kita lagu sedap tau. Tu record. Okey, boleh tak macam abang kongsikan sedikit masa dapat tahu yang abang jatuh sakit stroke masa tu. Apa perasaan abang masa tu? Adakah rasa hancur hati sebab dah rasa macam tak berupaya masa kena stroke tu? Boleh kongsikan sedikit. Masa tu saya balik daripada show di Kuantan pukul 3 pagi sampai rumah. Masa sampai tu saya turun kereta, masa dalam kereta semua okey. Saya turun kereta, saya sempat pasal badan aku ni selai macam ni. Tak apalah. Tidur lepas subuh, bangun tidur lagi. Bangun pukul 9 pagi tu, saya rasa kaki saya nak tarik dah tak boleh. Saya telefon anak saya dah suspek saya mesti kena ni kata ni. Anak saya datang anak saya dia pergi Assalamualaikum. Saya pun ingat nak bangun nak buka pintu kan. Saya pegang meja, saya terus jatuh. Kalau dari masa dapat tahu yang Abang Izam kena stroke tu, masa tu Kak Umi kat mana masa tu, kat rumah? Kak Umi dekat rumah dengan dia masa tu. Dia balik pada outstation daripada yang dia buat dengan Sabah Care tu. Balik pukul 4 pagi, lepas tu dia mengadulah kata lenguh-lenguh badan kan. So Kak Umi fikir sebab dia driving malam tu, so ingatkan dia penat. So Kak Umi suruh dia rehat dulu. Bangun lepas subuh tu dia tidur sekejap, lepas tu bangun subuh dia mengadu lagi, macam makin teruk lah dia punya rasa sakit, dia macam lenguh-lenguh badan, kebas-kebas tau.
Kok Mi lepas subuh Kok Mi kata okey tak payah buat apa, tak payah pergi mana, rehat je kat rumah betul satu hari ni kan. Dia pun tidur sekejap lepas subuh tu. Pukul 10 bangun, masa tu dia dah berdiri dah macam terhuyung hayang dah semua. Kan tiba-tiba je dia macam rebah terus kan. Tak boleh bangun. Kok Mi macam panik lah masa tu kan. Kenapa kan? Sebab memang setahu Kok Mi dia tak ada menunjukkan tanda-tanda apa-apa yang pelik-pelik sebelum ni. Sihat je. Sihat, aktif Je. Buat apa kerja semua okey, tak ada masalah. Tapi dari segi macam pencarian pendapatan, sejak dah lepas 5 bulan dikena beliau kena stroke, macam sekarang ni macam mana? Show-show tu ada jemputan masih? Alhamdulillah ada, cuma dia punya terbatas sikit lah. Contoh macam kita nak ke Sabah Sarawak kan, fikir juga dia punya pergerakan dia semua. Kalau dulu ada daripada macam Indonesia pun ada panggil show dia kan, sekarang kita tak boleh nak pergilah. So ambil show yang dekat-dekat je lah. Makna kata show tu agak kurang sikit lah. Okey, Kak Umi boleh kongsikan tak kalau tak keberatan tentang pengorbanan yang telah dicurahkan oleh Abang Izam kepada keluarga ni? Banyaklah pengorbanan. Masa dia sihat dulu pun dia memang orangnya dia tak berhenti berusaha lah untuk cari pendapatan, tak menunggu sahaja untuk duit show. Kita orang pergi berniaga semua kan, penat, lelah, berpanas, berhujan, kira macam dia kuatkan semangat. Kadang-kadang sampai dia penat, letih, dia mengadu sakit kepala dia cakap. Tapi bila sampai masa dia nak kena pergi berniaga ke apa kan, dia pergi. Dia kata untuk dia jenis orangnya dia buat semua benda bukan untuk diri dia lah. Dia lebih pada isteri, anak-anak semua, demi anak-anak dia kata. Yang paling penting kita patut tahu bahawa kita semua berisiko apabila usia kita semakin meningkat. Jika kita mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, kencing manis, ya, jadi kita perlu berjumpa doktor secara berkala di mana ujian-ujian saringan dapat dilakukan supaya pengesanan awal dapat dibuat. Jika kita dapat mengesan permasalahan buah pinggang ini di peringkat awal, harapan kita adalah untuk tidak mereka perlu menjalani dialisis ataupun transplant pada masa akan datang. Malahan Hospital Kuala Lumpur dan juga Perkhidmatan Nefrologi di Kementerian Kesihatan Malaysia, kami telah pun mula pergi ke klinik kesihatan untuk merawat pesakit pada peringkat yang lebih awal supaya mereka tidak perlu sampai ke tahap kegagalan buah pinggang tahap akhir. Tak pula kopi. Mana? Mana yang buat? Abang tak boleh makan banyak sangat. Kenapa? Kontrol sikit. Okey. Kontrol jangan tak makan lah. Kak Emma dulu sendiri dengar juga ke kumpulan EYE? Minat jugalah. Minat lah. Kadang-kadang pergi karaoke. Kadang-kadang tu panggil juga Abang Ijam. Masa tu dia ada buka, yalah, macam store burger kecil-kecilan lah kat sini dulu dia ada buat. Kadang-kadang kita orang pun suka menyakat Abang Ijam nyanyi satu lagu. Kak Emma ada tak macam kenangan manis atau kenangan pahit yang selama 8 ke 10 tahun mengenali Abang Izam ni, contohnya bila dia kesusahan ke, ada tak pernah lalui? Kenangan manis tu biasalah, macam dulu kita selalunya kan selalu berlogok sama-sama masa dia ada store dulu kan. Kita orang duduk kadang menyanyi kat situ sambil-sambil masak tu. Tanya Abang Ijam, dia tahulah tu. Jadi sekarang bila dia dah sakit ni, benda-benda tu dah tak ada kan. Yalah. Rasa macam sepi. Lepas tu lama tak nampak dia. Rindu jugalah sebenarnya nak lepak balik dengan keluarga. Masa Mr. Singh dapat tahu yang Abang Izam jatuh sakit stroke 5 bulan lepas tu, macam mana reaksi Mr. Singh? Okey, apabila kita dapat tahu bahawa EY ini, ada orang cakap, EY ini kena serangan jantung lah. Oh ya. So kita ni macam terkejut lah. Because sebelum, dalam seminggu sebelum tu, kita jumpa dia and he pun a very active person. Okey je masa tu. Okey, dia very active person. Jadi apabila kita dapat tahu bahawa dia diserang stroke, kita terkejut lah.
Dan masa tu kita pun bincang, ada yang kawan-kawan dia orang pun buat doa selamat untuk dia semua tu, so that dia akan cepat pulih lah, cepat berubah. Tapi okey lah, benda tu went through tough time, yang masa susah tu sekejap. Orang kata apa, yang dia masa duduk hospital semua tu. Lepas tu dia recover back lah, he came back home, dia recover, start jumpa kawan-kawan balik semua tu. Dia pun rajin sekarang turun bawah jumpa kawan-kawan. Kadang-kadang orang kata the best thing is kawan-kawan bagi semangat. Ya, betul. Nasib baik juga komuniti setempat ni dia strong lah. Kita walaupun kita di sini bermix berbangsa, betul. tapi tak ada masalah semua pergaulan. Yes. Tak ada masalah pergaulan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey bang, saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah sebab meluangkan masa seharian ni, juga share macam-macam nasihat kepada saya. Saya memang hargai lah semua tu. Saya juga nak minta maaf kalau saya terkasar bahasa ke, kalau tersinggung, saya betul minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Abang pun macam tu juga. Minta Mio ada gurau-gurau senda kita. Kita gelak ketawa tadi mungkin ada menyinggung perasaan. Jadi maafkanlah saya. Sesungguhnya saya ni hamba Allah yang lemah. Hari-hari buat silap. Kan? Allah yang maha sempurna yang tak ada buat silap. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih juga kepada industri kita yang telah banyak melahirkan artis-artis yang berkualiti. Cuma saya mohon kepada pihak-pihak yang industri atau pihak-pihak tertentu saya minta industri menghargai kami ni orang lama, kan? Walaupun kami ni dah lama di Bigil Putih, lagi lama lagi ada harga. Bukan di Malaysia, lagi lama dibayar dengan harga belas kesian. Kami tidak memperdagangkan usia ataupun apa-apa saja. Kami memperdagangkan bakat kami. Ya, lihatlah bakat kami, kemampuan kami. Kemudian bagilah harga yang sepatutnya. Terima kasih kepada peminat-peminat EYE yang telah menyokong di Malaysia, di Indonesia dan di seluruh Asia yang telah menyokong EYE. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu bang, saya ada hadiah sagu hati yang diberikan kepada abang. Ada masyur. Ada masyur daripada Awesome TV dan juga kru Langit Bakal Cerah. Terima kasih. Ni bang, betul bang. Ya. Ya. Wah, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati anda semua insya-Allah. Kami dikenali ramai, sentiasa diingati, tetapi hakikatnya ianya jauh dan apa yang disangkakan. Jatuh, naik, rugi, untung kami lalui. Antara berjaya atau gagal dalam kehidupan. Tetapi yang pasti apabila generasi baru tiba, nama kami ditanam dengan karya titik tolong kami. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, saya minta diri dulu. Jaga diri Terima kasih banyak Mio Semoga jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi ziarah abang dekat sini. Tak ada masalah saya. Okey. Nak semayang kat mana ni? Saya kat Masjid Angsana kat depan tu sikit. Oh, depan dekat Angsana ni? Okey. Bawa motor dia elok. Okey, insya-Allah. Jatuh bagus sendiri. Betul. Jumpa lagi, okey. Okey bang. Sama-sama. Jaga diri Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Laungkan suara, laungkan suaramu, laungkan suara, laungkan suaramu.